RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Rabu 9 Februari 2022. Saya Syarul Sarafuddin. Dan saya Larendra Fiona bertebaikkan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. PRU Dewan Negeri Johor, tarikh mengundi 12 Mac, penamaan calon pada 26 Februari. Pelajar IPT dibenarkan masuk ke kampus secara berperingkat mulai 1 Mac. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Prihatin cabaran yang dihadapi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang terkesan akibat banjir, kerajaan telah memutuskan untuk melakukan penambahbaikan terhadap bantuan yang diberikan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri melalui satu kenyataan berkata, 4 penambahbaikan terhadap bantuan banjir keluarga Malaysia bagi membantu PMKS yang terjejas untuk meringankan beban mereka. Antara penambahbaikan tersebut termasuk geran bernilai RM3,000 diberikan melalui Tekun Nasional kepada setiap perniagaan mikro dan informal yang terjejas. Dana tambahan RM50 juta juga akan disediakan melalui skim pembiayaan informal dan mikro SPIM. Manakala dana sebanyak RM100 juta akan disediakan melalui program SME Emergency Fund di bawah SME Corp. Bagi sektor pertanian pula, bantuan tambahan kepada pengusaha agromakanan yang terjejas diberikan melalui suntikan dana sebanyak RM20 juta untuk tabung bencana tanaman padi. Kerajaan akan terus komited dalam usahanya meringankan beban semua golongan yang terjejas dan bersedia menyediakan bantuan yang sewajarnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 12 Mac ini sebagai tarikh pengundian bagi Pilihan Raya Umum PRU Dewan Negeri Johor ke-15. Pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh ketika mengumumkan perkara itu turut memaklumkan tarikh penamaan calon ditetapkan pada 26 Februari. Manakala pengundian awal adalah pada 8 Mac. SPR telah melantik 56 pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 186 penolong pegawai pengurus. Manakala bagi tujuan memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan petugas penguatkuasa kempen pilihan raya PPKPR yang dianggotai oleh wakil-wakil daripada Polis Diraja Malaysia, PDRM, pihak berkuasa tempatan, PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. Sementara itu, SPR menyasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi pada PRU Dewan Negeri Johor ke-15. Daftar pemilih pilihan raya di PPR yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-15 adalah daftar pemilih induk 2021 yang dikemaskini sehingga 21 Januari 2022. Daftar pemilih tersebut mengandungi 2,597,742 orang pengundi.
Daripada jumlah itu, 10,955 orang anggota tentera dan pasangan dan 11,576 anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am PGA serta 376 orang pengundi tidak hadir luar negara. Para pengundi boleh membuat semakan daftar pemilih melalui aplikasi MySPR Semak. Datuk Abdul Ghani juga memaklumkan sebagai langkah mencegah penularan COVID-19, SOP sedang diperkemas kini KKM dan MKN dan akan dimaklumkan setelah ia dimuktamadkan. PRU Dewan Negeri Johor ke-15 bakal mencipta sejarah apabila membenarkan individu berusia 18 hingga 20 tahun menjadi pengundi. Ia susulan pindaan rang Undang-Undang RUU Undi 18 yang diluluskan Dewan Rakyat pada 2019. Wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim ada laporannya. Selepas diwartakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada 14 Januari lalu, penglibatan anak muda dalam pilihan raya dijangka dapat mengubah lanskap politik di negeri Johor. Meskipun menerima pelbagai reaksi daripada banyak pihak mengenai kesediaan golongan ini, namun hak mereka tidak wajar dipertikai. Kita lihat seolah-olah mereka ini masih lagi muda, masih dipersoalkan kewibawaan, tetapi hakikatnya pengiktirafan juga harus diberikan kepada kedudukan mereka. Bermakna pihak pentadbiran selepas ini harus memastikan bahawa kepentingan mereka turut diutamakan, diambil kira pandangan mereka agar mereka juga terlibat dalam membuat keputusan supaya kita dapat bergerak ke arah masa depan yang lebih baik. Bagaimanapun, menurut penganalisis politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Dr. Kartini Abu Talib, pelaksanaan undi 18 dalam PRU Dewan Negeri Johor ke-15 masih terlalu awal untuk menjadi kayu ukur kepada pilihan raya umum akan datang. Ia masih memerlukan banyak pemerhatian, terutama sentimen anak muda dalam menentukan pemimpin dan kesannya kepada negara. Undi 18 ini mungkin tidak memberi impak besar. Yang pertama, kalau kita perhatikan pola pengundi muda, mereka ini sering dikatakan sebagai pengundi yang atas panggang, yang kurang motivasi. Tambahan pula gaya hidup mereka masih lagi berkuliah, perlu fokus kepada bersekolah, terutama sekali mereka yang nak mengambil STPM pada usia tersebut, dan harus bergantung kepada ibu bapa dan sokongan yang lain untuk pergi ke tempat-tempat pembuangan undi. Dan tambahan pula, kalau kita perhatikan Johor menjadi medan ujian pertama dan utama pelaksanaan undi 18, maka ini mungkin menjadi faktor yang diragukan akan membawa impak yang besar. Kematangan seseorang berfikir tidak boleh diukur dari segi usia. Sebaliknya, ia boleh ditampilkan melalui perilaku dan cara berfikir. Apa sahaja ulasan, pandangan, kritikan yang diberikan oleh pakar, ia masih lagi di peringkat jangkaan secara teori. Apa-apa pun sama-samalah kita nantikan dalam pilihan raya umum negeri Johor. Nur Fatihah Abdul Rahim, Berita RTM. Jumlah kes baru COVID-19 hari ini 17,134, peningkatan 3,190 kes daripada 13,944 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi perkongsian di laman Facebook beliau memaklumkan jumlah kes baru itu menjadikan kumulatif kes kini 2.95 juta kes, 99.5% atau 17,048 daripada kes baharu hari ini adalah kategori 1 dan 2, manakala 0.5% atau 86 kes berada dalam kategori 3, 4 dan 5. Ragu dan takut akan kesan sampingan dos penggalak. Itu antara punca kurangnya sambutan warga emas untuk mendapatkan suntikan tersebut. Untuk perinciannya, kita ikuti laporan Syazwani Samsu yang meninjau suasana di Pusat Pemberian Vaksin Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur.
Mula-mula ada jugalah. Lepas tu saya pun beranikan diri terus pergilah untuk ambil vaksin. Dua-dua pun Sinovac. Booster ambil Pfizer. Okey je, tak ada apa masalah. Ada. Tapi takut pun mau mari. Tak mau kena COVID. Mengakui sedikit gemetar akan kesan pengambilan dos penggalak, namun itu bukan alasan untuk hadir mendapatkannya. Malah ada yang agak terkesan dengan mesej berbaur hasutan berhubung kesan negatif dos ketiga itu. Mungkin dia orang pun takut sebenarnya, tapi nak takut untuk apa kan? Kalau ikutkan, macam saya ni, kakak saya ni sakit jantung, tapi dah ambil 3 dos. 2 Sinovac dengan booster dia Pfizer. Okey je, kakak saya punya ni pun tak ada apa masalah pun. Kadar keboleh jangkitan di kalangan warga emas ni adalah tinggi oleh sebab faktor usia mereka dan juga komorbid seperti penyakit yang kencing manis ke darah tinggi yang boleh meningkatkan lagi risiko jangkitan yang teruk pada warga emas ni. Merujuk kepada kenyataan media yang berhormat Menteri Kesihatan semalam, terdapat lebih kurang 32% atau hampir 1 juta warga emas ni yang masih belum mengambil dos pengalak dan kematian yang melibatkan warga emas ni adalah setinggi 57% ni. Bimbang akan penularan varian Omicron, ramai memilih untuk menasihati ibu bapa agar mendapatkan suntikan dos penggalak. Saya rasa kita advise orang tua untuk ambil dos penggalak at least. Sebab kita tahu waktu Delta, semua berpusu-pusu ambil vaksin time tu. Padahal vaksin dah start dah sebelum tu kan. So sama macam ni, waktu Omicron ni kita kena cepat bawa orang-orang tu at least untuk ambil booster. Selamat. Terima kasih. Saranan pengambilan dos penggalak bukan sekadar propaganda, sebaliknya realiti yang berlandaskan kajian saintifik. Elak pendekatan tugu dan lihat, sebaliknya sediakan payung sebelum hujan. Sazwani Samsu, Berita RTM. Suntikan vaksin dos penggalak secara campuran atau heterologous terbukti lebih berkesan daripada pengambilan jenis vaksin yang sama dengan dos pertama dan kedua. Data yang diperoleh menunjukkan campur vaksin memberi imuniti yang lebih tinggi. Setelah diberi vaksin yang berlainan, kadar imuniti atau imuniti pada jangkitan itu adalah tinggi atau sekurang-kurangnya adalah lebih kurang sama dengan mRNA vaksin. So daripada kajian semula jadi itu, kami telah mendapat data yang menunjukkan pencampuran vaksin adalah memberi imuniti yang tinggi. Pengambilan vaksin campuran ini mempunyai kesan sampingan yang lebih kurang sama dengan pengambilan vaksin yang sama jenis. Sementara itu, Pegawai Farmasi Pusat Percubaan Klinikal Institut Penyelidikan Klinikal KKM Chew Chun Kiat mengatakan bagi kumpulan yang mempunyai masalah imuniti badan disarankan mengambil vaksin jenis mRNA atau AstraZeneca seperti yang disyorkan Kementerian Kesihatan. Beliau berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendoakan agar bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diberi kesembuhan. Selain turut mendoakan Tan Sri Muhyiddin sekeluarga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Seri Ismail Sabri menyampaikan ucapan dan doa menerusi akaun Twitternya. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin menerusi akaun Twitternya mengesahkan beliau dijangkiti COVID-19. Pengesahan itu dibuat selepas beliau menjalani ujian RT-PCR yang menunjukkan keputusan positif. Bagaimanapun, beliau hanya mengalami gejala ringan dan kini sedang menjalani kuarantin diri di rumah.
Kemasukan pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT, Kementerian Pengajian Tinggi KPT secara berperingkat dibenarkan mulai 1 Mac ini. Ia dibuat selepas mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 ke-12 yang diadakan semalam telah memperhalusi cadangan daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi KPT berhubung kemasukan pelajar ke IPT. Ini termasuklah universiti awam, politeknik, kolej komuniti dan institusi pendidikan tinggi swasta. Pengerusi mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein memaklumkan dalam usaha memastikan kemasukan pelajar dilaksanakan dengan selamat, KPT bersama KKM telah menetapkan SOP yang wajib dipatuhi. Antaranya jumlah kemasukan pelajar yang dibenarkan ialah sebanyak 70 hingga 100% mengikut kapasiti IPT masing-masing dengan pelajar dan staf yang lengkap vaksinasi dan tidak lengkap vaksinasi dibenarkan masuk ke kampus. Namun bagi pelajar dan staf IPT yang tidak divaksinasi lengkap, mereka perlu membuat ujian RT-PCR dengan keputusan negatif 3 hari sebelum masuk ke kampus. Ujian pengesanan COVID-19 menggunakan kaedah RT-PCR antigen perlu dilakukan seminggu sekali bagi mereka yang tidak divaksinasi lengkap. Bagi pelajar antarabangsa sedia ada dan baru, hanya yang lengkap vaksinasi sahaja dibenarkan masuk ke Malaysia. Mereka juga wajib menjalani tempoh kuarantin selama 7 hari atau sekiranya telah mendapat dos penggala. Tempoh kuarantin ialah selama 5 hari. Bagi mendapatkan sebarang maklumat lanjut, boleh hubungi Bilik Gerakan COVID-19 KPT di talian 03-8870-6777, 6949, 6623, 6628 atau laman web IPT. Munculnya hanya setahun sekali, bunga cicak mempunyai keistimewaan tersendiri. Paparannya seketika nanti. Saudara, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 16 Februari. Hasil sektor perkhidmatan bagi suku keempat 2021 meningkat 5.3% bersamaan RM460 bilion. Prestasi keseluruhan sektor perkhidmatan bagi tahun 2021 melonjak 2.8% dengan nilai RM1.7 trilion berbanding RM1.6 trilion tahun sebelumnya. Ia menghampiri pencapaian RM1.8 trilion dicatat sebelum pandemik pada 2019. Jabatan Perangkaan dalam kenyataan memaklumkan subsektor perdagangan borong dan runcit juga menunjukkan peningkatan 5.1% dengan nilai RM354.3 bilion pada suku keempat 2021. Prestasi memberangsangkan turut dicatat subsektor penginapan dengan hasil RM1.8 bilion meningkat 52% tahun ke tahun. Selain itu, peningkatan hasil turut dicatat subsektor lain termasuk makanan dan minuman sebanyak RM13.9 bilion, maklumat dan komunikasi RM40.1 bilion dan subsektor pengangkutan dan penyimpanan RM26.9 bilion. Prestasi sektor tersebut turut dipacu subsektor kesihatan swasta, pendidikan swasta selain subsektor kesenian, hiburan dan rekreasi.
Perdagangan sektor agri-komoditi negara mencatat pertumbuhan memberangsangkan tahun lalu di sebalik cabaran ekonomi global. Untuk tempoh Januari hingga November 2021, sektor tersebut menyumbang sejumlah 189.5 bilion ringgit hasil kepada ekonomi, melebihi hasil 152 bilion ringgit dicatat tahun sebelumnya. Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Willy Mongin berharap penyertaan Kementerian dalam Expo 2020 Dubai dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk meneroka potensi perdagangan dan pelaburan dengan rantau Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). After all, is very well known for its strategic global location and trade hub. We truly hope that our presence here at the World Expo 2020 Dubai will help us to tap the Middle East and North America, or known as MENA market, as well as explore and facilitate potential joint venture and also foreign investment from the MENA region. Beliau berucap merasmikan Minggu Agri-Komoditi Lestari Pavilion Malaysia di Expo 2020 Dubai berlangsung dari 7 hingga 12 Februari. Pada majlis sama, beliau turut menyaksikan pemeteraian MOU di antara Majlis Minyak Sawit Malaysia dengan Lulu Hypermarket untuk memasarkan produk sawit Malaysia ke UAE. Inisiatif tarif elektrik hijau GET yang bercirikan hijau dan mesra alam diperkenalkan November tahun lalu sebagai usaha mengurangkan jejak karbon. Menerusinya, pengguna GET dibekalkan dengan bekalan elektrik daripada sumber tenaga boleh baharu merangkumi tenaga solar dan hidro. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga Razib Daud yakin peralihan kepada GET mampu memberi manfaat kepada pengguna, khususnya pemain industri dan komersial. Selaras agenda alam sekitar, sosial dan governance ESG, skim itu akan menjamin kelestarian tenaga sejajar matlamat negara sifar bersih menjelang 2050. Untuk setengah-setengah corporate, badan-badan corporate, dia ada matlamat-matlamat corporate, ESG, environmental, social dan governance. Jadi dia boleh melanggan terus tanpa perlu membina projek atau melanggan kepada projek skim net energy metering. Jadi ini readily available lah, sentiasa ada, dan kita ada kuota yang akan, saya ada sini kuotanya sebanyak 4,500 gigawatt jam yang tadi kita kumpul daripada sumber-sumber jana kuasa solar dan juga hidro. Bersua kembali. Munculnya hanya setahun sekali, bunga cicar mempunyai keistimewaan tersendiri termasuk boleh dimakan. Dan lazimnya ia dijadikan adunan untuk resepi tradisional seperti lepat, tepung talam dan kuih mochi. Wartawan Rusia Abdul Hamid ada laporannya. Bunga cicar banyak terdapat di pinggir hutan di negara ini dan juga di negara-negara ASEAN. Munculnya antara bulan Januari dan Februari. Kombinasi warna putih dan ungu menyemarakkan lagi dengan baunya yang semerbak. Ia boleh dijadikan juadah yang enak seperti lepat dan tepung bungkus. Cubalah, aromanya sangat harum. Di kampung Betung Sik terdapat pokok bunga cicar yang berusia lebih 100 tahun. Pada awal tahun, bunga-bunga cicar ini akan berguguran sebelum tumbuh pucuk-pucuk baharu. Ia menjadi tumpuan peminat bunga untuk datang mengutipnya pada setiap pagi. Untuk tahan lebih lama, bunga cicar ini dikeringkan dan dikisar sebelum disimpan di tempat kering. Ia boleh tahan bertahun lamanya untuk digunakan. Jemur bagi dia, bila jemur dia akan jadi rapuh kan, kita masuk blend, kita simpan je lah, tak payahlah duk tapih-tapih ke apa kan. Blend-blend tu dia kasar-kasar sikit pun tak apa, nanti kita buat esok nampak bunga-bunga sikit-sikit kan. Sekurang-kurangnya 6 jenis resipi boleh dibuat menggunakan bunga cicar ini. Antaranya lepat liat, tepung bungkus, lemang gandum, lepat berinti kelapa,
buah melaka atau onde-onde dan bubur caca. Inilah dia hasilnya, lepat daripada bunga cica. Antara ramuannya tepung pulut, santan, garam, gula dan bunga cica ni yang telah dikisar, dicampur gaul sekali dan dimukus menjadi lepat liat ni. Laporan Rusia Abdul Hamid untuk Berita RTM. Baik, berita perdana malam ini kita teruskan dengan perkembangan sukan. Terus bersama Nazri Fahmi. Keputusan AGM tidak terpakai. KDA FC buru gelaran juara Liga Super. Terima kasih Syaril dan Fiona. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan olahraga terlebih dahulu. Susulan isu melibatkan Persatuan Olahraga Selangor, Pesuruhjaya Sukan PJS Ibrahim Muhammad Yusof mengesahkan segala keputusan Mesyuarat Agung tahunan AGM persatuan itu pada 12 Disember lepas tidak terpakai. Jelas beliau semakin mendapati proses pelaksanaan dan perjalanan mesyuarat berkenaan adalah bercanggah atau tidak mematuhi perlembagaan persatuan. Pada AGM itu, atlet wilayah persekutuan Nurhayati Karim dipilih sebagai presiden selepas kem itu menyingkirkan Datuk SM Mutu daripada jawatan berkenaan pada Oktober lepas atas dakwaan penyelewengan lebih RM100,000 daripada akaun simpanan tetap Persatuan Olahraga Selangor. Dalam pada itu, Ibrahim turut memaklumkan kini terdapat 2 jawatan kuasa yang mengakui sebagai jawatan kuasa yang sah. Bagaimanapun, kedua-duanya ada melakukan perkara-perkara bercanggah dengan perlembagaan persatuan. Ini pula berkaitan kemelut Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM. Pesuruhjaya Sukan memaklumkan penganjuran AGM Badan Induk Sepak Takraw itu pada hujung minggu ini tiada masalah. Menurut Ibrahim, cadangan mewujudkan entiti baharu perlu diberi pertimbangan sewajarnya. Beliau bagaimanapun mengingatkan segala keputusan di peringkat antarabangsa termasuk melibatkan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF adalah di luar bidang kuasa Pejabat Pesuruhjaya Sukan. Pada Mei lalu, ASTAF menyingkirkan PSM daripada senarai ahlinya. Aksi Malaysia pada Sukan Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022. Nasib tidak menyerbahi atlet luncur Alpine wanita negara Arwin Idami Salehuddin pada cubaan keduanya. Ia susulan atlet berkenaan terjatuh ketika meluncur menuruni laluan dalam Run 1 Slalom wanita di Pusat Ski Alpine Nasional Yanqing hari ini. Dalam saingan itu, Arwin memulakan aksi meluncur dengan baik sebelum terjatuh hampir kepada garisan penamat seterusnya gagal layak ke Run 2. Peluncur Jerman Lana Dion mendahului Run 1 dengan catatan 52.17 saat diikuti atlet dari Switzerland Misha Gisin dan Sarah Hector yang layak ke Run 2 serta pusingan akhir sebagai pencabar utama. Atlet berusia 17 tahun yang mencipta rekod sebagai wanita rakyat Malaysia pertama bertanding pada Olimpik Musim Sejuk mencatatkan 1 minit 06.13 saat pada Run 1 acara Giant Slalom di kedudukan ke-46 Isnin lalu. Cabaran negara pada Tamasya Beijing akan diteruskan oleh seorang lagi peluncur Alpine, Jeffrey Webb, dalam acara slalom lelaki 16 Februari ini. Perkembangan Liga Malaysia, Kelab Bersepak Kedah Darul Aman FC KDA FC mensasarkan sekurang-kurangnya 1 trofi musim ini dengan gelaran juara Liga Super menjadi keutamaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor yakin perkara itu dapat dicapai berdasarkan situasi kelab yang semakin baik, terutamanya dari aspek keuangan. Menurut beliau, kekangan dana dihadapi sebelum ini merencatkan momentum pasukan. Namun KDA FC berjaya menduduki naib juara Liga Super buat kali kedua berturut-turut. Justru persembahan lebih baik dapat dilakukan berdasarkan perkembangan semasa.
Saya rasa kalau adunan, kalau saya kata financial ni macam garam lah. Dia punya cita rasa, dia punya tu cukup cantik lah. Saya rasa JDT bukan lawan kita lah kalau cukup. Kita punya sasaran ni kita beat JDT tahun ni. InsyaAllah, bukan mustahil. Beliau berkata sedemikian selepas majlis pengenalan penaja dan rakan rasmi KDA-FC musim 2022. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Sanusi mengesahkan pasukan KDA-FC kembali menggunakan gelaran Sang Kenari bagi kempen musim baharu selepas sinonim dengan panggilan Helang Merah sebelum ini. Kelab bola sepak Kedah Darul Aman FC KDA-FC tidak bercadang untuk menggunakan kembali khidmat bekas jurulatih kebangsaan Tan Cheng Ho bagi musim ini. Perkara itu disahkan Ketua Pegawai Eksekutifnya Kamal Idris Ali. Jadi untuk waktu sekarang ni Tan Cheng Ho ni dia free lah. Tak ada terlibat apa dengan kita lagi. Kita tak ada apa-apa tawaran sebab semua kita dah full tempat tu dah full utilize, semua dah cukup. Untuk mereka ni tak ada apa. Sebelum ini, Tan Cheng Ho dikaitkan kembali ke Kedah selepas meletakkan jawatan selaku Ketua Jurulatih Bola Sepak Kebangsaan. Persiapan pramusim Negeri Sembilan FC masih belum berada pada tahap memuaskan. Ini dapat dilihat melalui aksi persahabatan menentang Perak FC yang berkesudahan dengan seri tanpa jaringan biarpun kelab itu telah menurunkan semua pemain importnya. Dalam perlawanan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Perak itu, biarpun tampak mendominasi perlawanan, namun NSFC gagal memanfaatkan peluang mendapatkan jaringan dengan sebaiknya. Namun, pujian harus diberi kepada skuad Hobin Jang Hobin kerana berjaya menyekap percubaan tepat daripada pasukan lawan. Ini merupakan perlawanan persahabatan kelima NSFC sebagai persiapan menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini yang dijadual berlangsung pada 5 Mac depan. Dalam perlawanan persahabatan sebelum ini, NSFC tewas 0-2 kepada Selangor FC 2, seri 0-0 menentang KSR FC sebelum menang 1-0 melawan ATM FC dan seri 1-1 ketika bertemu Kelantan FC. Selepas ini, NSFC dijadual mengadakan 3 lagi perlawanan persahabatan menentang Kuching City FC pada 15 Februari, diikuti KL City FC 5 hari selepas itu dan Seri Pahang FC pada 25 Februari. Jelajah satelit Persatuan Golf Profesional Malaysia PGA iaitu Ho Keng Huai mempamerkan aksi konsisten pada saingan pusingan ke-6 apabila berkongsi kedudukan pendahulu bersama Denny Chia selepas melakukan 69 pukulan. Keputusan itu membolehkan beliau kekal sebagai pendahulu keseluruhan kejohanan. Ketika ini, Keng Huai telah mengumpul 490 pukulan selepas 6 saingan berlangsung, sekaligus membolehkannya kekal mendominasi kejohanan. Dalam pada itu, tempat kedua bagi aksi hari ini menjadi milik Sukri Othman dan Amir Nazrin Jailani. Manakala tempat ketiga diduduki Azlan Fauzi Abdul Samad. Sementara itu, pemenang jelajah Asia 2 kali Denny mengakui kejohanan jelajah satelit PGAM adalah media terbaik bagi pemain profesional tempatan. I think on this golf course is a very tricky golf course as well. I think this is my first time playing on this golf course. I think the green is very tricky. It's pretty decent design, you know. It's not very long but very tricky. Yeah. Quite happy with the way I played today. My putting was very solid today. So yeah, quite happy. Yeah. Menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Kelab, penolong pengurus Chelsea Zaslow mengakui cabaran besar buat dirinya adalah membimbing kelab berkenaan dalam aksi penting ketika ketiadaan Thomas Tuchel. Chelsea dijadual menentang kelab juara Asia Al Hilal pada esok bagi merebut tempat kesayangan akhir yang dijadual berlangsung 13 Februari ini. Menurut Low, beliau akan cuba memberikan komitmen terbaik bagi memastikan The Blues meraih tempat kesayangan akhir kejohanan. Ketika ini, Thomas Tuchel tidak dapat bersama pasukannya selepas disahkan positif COVID-19. Pencapaian terbaik Chelsea dalam kejohanan Piala Dunia Kelab ialah muncul naib juara pada edisi 2012. Edisi Sukan 9 Februari 2022 berakhir di sini. Saya Nazir Fahmi Syukri kembali semula bersama Fiona dan Syahril.
Bersua kembali, berani buat, berani tanggung. Inilah yang terpaksa dihadapi suami yang sanggup berlaku curang terhadap isteri. Dan padahnya, si isteri bertindak merobohkan kediaman dibina bersama. Baik, wanita itu nekat merobohkan rumah mereka dengan mengupah pekerja buruh menggunakan jentolak. Rumah bernilai hampir RM88,000 dibina 5 tahun lalu. Sudarmi amat kecewa sebaik mengetahui suaminya berlaku curang ketika dia merantau ke Jakarta kerana bekerja. Mereka kini sudah rasmi bercerai. Masih di Indonesia, derita seekor buaya yang lehernya tersekat tayar sejak beberapa tahun lalu berakhir. Tayar itu berjaya dikeluarkan seorang lelaki yang telah menangkap buaya berkenaan menggunakan tali sepanjang 300 meter. Buaya itu turut diumpan dengan 35 ekor ayam dan burung merpati dalam tempoh 3 minggu. Sebaik selesai memotong tayar tersebut, sang bedal ini dibebaskan semula ke sungai. Baik, berita perdana edisi 9 Februari 2022 berakhir di sini. Ikuti program inklusif musim kedua selepas ini bersama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera.